Assalamualaikum dan selamat sejahtera khas buat pensyarah subjek ini iaitu Dr. Muhammad Syafiee bin Rosli, pensyarah bagi subjek Digital Learning Object Development MPPP 1303 dan juga ini adalah pembentangan bagi group assignment SIM 2 dan tajuk ataupun yang dipersetujui oleh kumpulan kami yang ingin kami ketengahkan ialah DLO untuk disleksia visual kategori membaca. Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Lydia binti Rusali dan juga rakan saya pembentang yang kedua nanti iaitu Nur Afida binti Zamhari dan juga rakan kumpulan kami yang lain yang sangat membantu dalam menyiapkan assignment SIM2 ini iaitu Muhammad Izwani bin Muhammad Hassan dan juga Hairudin bin Abdul Rahman. Tanpa melengahkan masa, ingin saya bentangkan iaitu peta minda bagi SIM2 kami dengan tajuk yang telah dipersetujui oleh kami iaitu DLO untuk disleksia visual kategori membaca. Bagi pembentangan ini, saya akan membentangkan bagi sub peta minda kami iaitu siapakah murid disleksia visual dan seterusnya membawa kepada apakah masalah yang dialami oleh murid-murid ini dan juga yang ketiga, cadangan penyelesaian. Bagi pembentang yang kedua nanti yang akan dibentangkan oleh rakan saya yang akan menyambung tentang sub peta minda, teori pembelajaran, strategi pembelajaran dan juga aktiviti yang bersesuaian. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan sub peta minda yang akan saya bentangkan. Yang pertama ini ialah saya akan bawakan kepada semua apakah murid ataupun kita kenal serba sedikit murid disleksia visual. Murid disleksia visual ini merujuk kepada masalah kanak-kanak yang terlibat dalam permasalahan menggunakan penglihatan. Disleksia ini adalah sebenarnya merujuk kepada murid-murid ini yang menghadapi masalah cara otak berfungsi, cara berfikir, cara melihat dan juga cara mereka mendengar yang tidak sama dengan murid-murid yang tiada masalah. Disleksia ini adalah masalahnya kalau kita lihat murid itu dia tidak kelihatan dari segi paras wajah yang segak dan cantik tetapi menghadapi kesukaran dari segi membaca, mengira dan menulis iaitu masalah 3M dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, kecerdasan berfikir mereka ini tidak tergugat sama sekali, malahan mungkin mereka sebenarnya berada di tahap yang tinggi dan gifted. Merujuk kepada statistik 2008 oleh Kementerian Pendidikan, di Malaysia ini lebih kurang 500,000 kanak-kanak mengalami disleksia. Seterusnya, mari kita dekati apakah masalah murid-murid ini. Pertama, mereka sukar mengenal abjad dan suku kata dari segi pembacaan. Dan yang kedua, mereka sebenarnya keliru dalam mengenal abjad. Seperti contoh, abjad antara abjad M, W, Y, G, J, antara U dan N, antara M dan N, antara C dan E, P dan juga Q, H dan juga M dan juga B dan D. Dan mereka juga sebenarnya keliru untuk membunyikan abjad T, H dan juga antara abjad F, V. Cadangan penyelesaian yang telah difikirkan oleh rakan-rakan kumpulan kami adalah kami akan menggunakan kaedah pengulangan bagi mengenal abjad dan juga menggunakan kaedah fonetik iaitu mengenal huruf dari segi bunyi suku kata yang bergambar seperti contoh meletakkan gambar objek
dan juga meletakkan paparan seperti suku kata BA bar dan juga PA par. Seperti contoh, kami meletakkan gambar objek payung dan juga di bawahnya kami terus kepada kaedah fonetik iaitu meletakkan suku kata PA par. Dan yang seterusnya, dalam DLO ini juga kami akan menggunakan audio dan juga visual grafik serta teks sebagai bantuan untuk mudah kanak-kanak yang mengalami disleksia visual kategori membaca ini untuk lebih faham, ingat dan boleh menyebutnya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Dan seterusnya rakan saya Nur Afida akan menyambung pembentangan dalam peta minda SIMTU ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Nur Lydia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afida binti Zamhari. Saya akan menyambung pembentangan untuk kumpulan kami. Saya akan membentangkan tentang teori pembelajaran, strategi pembelajaran dan aktiviti untuk murid disleksia visual. Baiklah, untuk teori pembelajaran, kumpulan kami telah memilih teori konstruktivism, di mana menurut teori ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Kami merasakan teori ini sesuai untuk kanak-kanak disleksia kerana menurut beberapa rujukan yang telah kami perolehi, iaitu Syed Hassan 2016, beliau menyatakan bahawa selari dengan prinsip konstruktivism, kanak-kanak disleksia perlu dibenarkan untuk mencipta imej mental peribadi untuk memaknakan perkataan pencetus. Manakala menurut Kazakau dan Solis 2015, dengan menangani aktiviti digital yang menawarkan bimbingan tambahan melalui maklum balas jenis konstruktivis, murid berjaya mencari jawapan yang betul dengan lebih cepat daripada menangani aktiviti dengan hanya memaklumkan kepada pelajar tentang jawapan yang betul atau salah melalui maklum balas jenis behaviorist. Untuk strategi pembelajaran, kami mendapati dua strategi pembelajaran iaitu pembelajaran kontekstual dan belajar melalui bermain adalah sesuai untuk murid disleksia visual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran di mana ilmu yang diajar dalam kehidupan seharian dieksplisitkan ataupun dinyatakan dengan jelas. Murid tidak hanya belajar secara teori semata-mata, namun kerelevanan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan harian dapat dihayati. Contohnya, dalam menguasai ejaan dan bacaan kanak-kanak disleksia. Yang kedua, pendekatan belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna. Contohnya, aktiviti yang melibatkan penamaan tubuh badan boleh membantu kanak-kanak disleksia. Untuk aktiviti pula, aktiviti pengajaran iaitu kenali abjad vokal dan konsonan. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Lydia tadi, kanak-kanak yang mengalami masalah disleksia, mereka keliru dengan beberapa abjad vokal dan konsonan. Contohnya huruf M dan W. Mereka tidak dapat membezakan abjad ini. Yang kedua iaitu kenali suku kata melalui kaedah fonetik. Kaedah fonetik adalah
kaedah yang digunakan untuk mengajar kemahiran membaca. Fonetik memfokuskan kepada mempelajari bunyi bahasa. Murid diajar untuk mengenal huruf melalui sebutan dan bukan melalui nama huruf. Kaedah fonetik dapat mengurangkan beban pelajar dalam menghafal huruf, abjad dan ianya sesuai untuk perkembangan pelajar disleksia yang dikaitkan dengan kurangnya kemahiran dalam penulisan dan kesukaran dalam pengecaman bunyi ucapan. Dan penggunaan fonetik merupakan kaedah yang sesuai untuk pelajar yang menghadapi disleksia. Dan jenis aktiviti pula seperti soalan aneka pilihan, isi tempat kosong dan padankan. Memilih abjad yang betul berpandukan grafik, memilih suku kata yang sesuai berdasarkan audio ataupun fonetik dan grafik. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.